Hari ini kita akan sambung untuk belajar bab 7 geometri koordinat. Kita akan membincangkan rumus untuk cari luas poligon dan bagaimana kita akan cari persamaan lokus. Untuk bermula kita akan membuat sedikit ulang kaji tentang maksud poligon. So apakah maksud poligon? Poligon ialah bentuk yang terdiri daripada garis lurus. So, contohnya segitiga ataupun segi empat. Kalau saya lukis suatu bentuk dengan menggunakan garis lurus, kalau saya guna garis lurus, dia adalah poligon. So contohnya bentuk seperti ini ialah bentuk poligon. Bila kita lukis poligon dalam koordinat geometri, kita biasanya akan ada koordinat bucu poligon itu. So apa itu bucu poligon? Bucu poligon ialah titik di mana garisan lurus di dalam poligon itu sambung. So di sini titik yang merah ini dikenali sebagai bucu poligon, ya. So biasanya kita akan ada koordinat untuk bucu-bucu titik-titik ini, contohnya x1, y1, x2, y2 dan sebagainya. Kalau kita diberi koordinat bucu poligon ini, kita ada rumus untuk cari luas poligon itu. Pada tingkatan 3 dan bawah, kita sudah belajar bagaimana guna rumus untuk cari luas untuk segitiga ataupun segi empat. Tetapi sekarang, kalau bentuk itu ialah bentuk poligon, tidak kisah apa jenis, kita juga boleh guna rumus ini. Rumus untuk luas poligon diberi di dalam buku seperti ini. Luas poligon ialah setengah darab modulus x1, y1, x2, y2 dan sebagainya hingga xn, yn. Di mana xn, yn ialah koordinat bucu terakhir di dalam poligon ini. So garisan lurus di dalam rumus ini ialah garisan untuk modulus, fungsi modulus. Saya berharap murid-murid masih ingat fungsi modulus daripada bab 1. Fungsi modulus akan memberi kita nilai positif untuk jawapan. Kalau apa-apa yang di dalam modulus itu ada jawapan ataupun nilai yang negatif, jawapan terakhir modulus itu akan tukarkan dia kepada nilai positif sahaja. Tetapi apakah maksud dia bila kita tulis koordinat dalam bentuk ini? Koordinat x di atas, koordinat y di bawah. Saya akan menjelaskan dia sekarang. Bila kita guna rumus ini, koordinat bucu mesti ditulis dalam aturan yang betul. Mesti ditulis dalam aturan betul. So, apakah aturan betul yang kita perlu? Untuk menjelaskan apa yang saya maksud tentang aturan betul, mari kita tengok segi empat yang saya telah lukis tadi. Di sini kita nak tengok bucu yang di kiri sini, x1, y1. Untuk menjelaskan apa yang saya maksud tentang aturan betul, mari kita tengok segi empat yang saya telah lukis tadi. Di sini kita nak tengok bucu yang di kiri sini, x1, y1. Bucu x1, y1 ini disambungkan oleh garisan lurus kepada bucu x2, y2 dan x4, y4. Bila saya guna rumus untuk luas poligon ini, kalau saya bermula dengan koordinat x1, y1, koordinat yang selepas itu hanya boleh guna x2, y2 ataupun x4, y4. Kalau saya ikut arah lawan jam, arah ini, titik yang selepas x1, y1 ialah x4, y4. Oleh itu, koordinat kedua yang saya masukkan ke dalam rumus ini ialah x4, y4. x4, y4
mengikuti arah lawan jam. Koordinat terakhir selepas itu ialah X3, Y3. Dan koordinat terakhir ialah X2, Y2. So, inilah aturan yang betul kalau saya guna arah lawan jam. Tetapi kalau saya guna arah ikut jam, so kalau saya pergi dari kiri ke kanan, selepas X1, Y1 ialah X2, Y2, X3, Y3 dan X4, Y4. So, kita akan dapat aturan seperti di dalam rumus ini. Ya. Oleh itu, pentingnya untuk tuliskan rumus ini dengan guna aturan betul. Kalau saya tidak guna aturan yang betul, kalau saya tulis rumus seperti ini, setengah X1, Y1 dan saya tak pergi X4, Y4 ataupun X2, Y3, saya pergi ke X3, Y3. Selepas itu saya pergi X2, Y2, saya tak ikut di arah aturan yang betul, saya guna apa-apa aturan yang saya suka, itu akan memberi bentuk yang berbeza. Okay? So, kalau saya guna arahan aturan ini, saya akan dapat bentuk seperti ini. X1 pergi X3, selepas itu pergi X2, selepas itu pergi ke X4, akhirnya balik-balik kepada X1, Y1. So, saya akan dapat bentuk seperti ini. Ini sudah bukanlah segi 4. Okay? So, kalau saya guna aturan yang salah, saya akan dapat bentuk yang salah. Walaupun saya guna koordinat yang... Okay. Selepas saya sudah semak bahawa saya sudah masukkan koordinat dalam rumus dengan aturan yang betul, apakah yang saya perlu buat seperti selepas itu? Okay. Apakah maksudnya tulis koordinat X di atas dan koordinat Y? Kita akan gabungkan koordinat-koordinat ini dengan guna bentuk X. So, X1, Y2 dan X2, Y1. Contohnya macam ni. So, ini akan menjadi setengah modulus X1 darab Y2 tolak X2, Y1. Ya. So, kita akan gabungkan dia dengan guna bentuk X ni. So, untuk koordinat daripada titik kedua dan titik ketiga, X2 disambungkan dengan Y3 dan X3 sambung dengan Y2. So, kita tambah X2, Y3 tolak X3, Y darab Y2. Okay, tetapi kita tak boleh berhenti di sini. Kerana kalau kita berhenti di sini, X3, Y3 ini tidak disambung balik kepada X1. Kita mesti pastikan bahawa bila kita guna rumus ini, koordinat terakhir ialah sama dengan koordinat pertama. Oleh itu, X3, Y3 ini sambung balik kepada koordinat pertama dan kita selesaikan bentuk poligon itu. Kalau tidak, kita akan dapat X1, Y1 pergi X2, Y2, titik 1 pergi ke titik 2, pergi ke titik 3. Kita mesti gabung balik X3 kepada X1. Ya? Dan seperti dahulu, kita guna bentuk X ini, X3 darab Y1 tolak X1 darab Y3. X3 Y1 tolak X1 Y3. Okay. So, bila kita buat semua ini, aturan dia penting ya. Kalau kita tidak guna aturan yang betul, jawapan akan keluar salah. Mari kita tengok satu contoh. Okay. Sekarang saya diberi koordinat untuk salah satu segitiga, koordinat A, B dan koordinat 48 di sini. Okay. So, untuk bila saya buat soalan ini, saya akan masukkan semua ini ke dalam rumus luas segitiga luas poligon itu. So, luas dia ialah setengah modulus
Dan saya akan masukkan nilai-nilai ini. 3, 1, 7, 6, 4, 8. Dan kerana 4, 8 ialah koordinat terakhir, saya kembali kepada titik pertama. 3, 1. Selepas itu, saya akan guna hubungan huruf X tadi. Okay. So, dia akan menjadi 3 darab 6 tolak 1 darab 7 tambah 7 darab 8 tolak 4 darab 6 tambah 4 darab 1 tolak 3 darab 8. Okay. So, bila saya membuat semua di dalam modulus ini, saya akan dapat setengah modulus 23. Oleh itu, jawapan terakhirnya ialah setengah perpuluhan. Okay. Sekarang saya nak murid-murid berhenti video ini dan pergi ke muka surat 105 di dalam buku latihan kita dan cuba guna rumus ini dengan soalan 14A. Ya, tolong cuba soalan 14A. Dan selepas murid-murid telah cuba soalan ini, tolong semakkan jawapan anda. Kalau murid-murid masih tak faham bagaimana guna rumus ini, tolong tonton balik rakaman ini. Rumus luas poligon ini boleh digunakan untuk satu kegunaan lagi. Kita boleh guna rumus luas poligon ini untuk semakkan adakah titik-titik yang diberi ialah segaris. Ujiannya ialah kalau 3 titik adalah segaris, luas poligon yang dibentuki oleh 3 titik itu ialah kosong. Luas poligon ini ialah kosong kerana kalau kita fikir 3 titik yang segaris, A, B, C, bila saya lengkapkan titik-titik ini dengan garisan lurus, saya akan lengkapkan dia A pergi ke B, B pergi ke C, dan bila saya gabung balik C ke A, dia akan lukis lagi garis lurus ini. Dan kita boleh tengok bentuk tidak akan poligon tidak akan dibentuki. Oleh itu luas dia adalah kosong. Kalau 3 titik ini bukan segaris, contohnya saya ada A, B dan C di sini. Bila saya gabungkan A kepada B kepada C dan gabung balik A kepada C, kita akan dapati segitiga. Oleh itu luas dia akan lebih daripada kosong. Ya. So luas lebih daripada kosong itu bermaksud ini ialah segitiga. Dan bila kita ada segitiga, itu bukan segaris. Ya. Saya akan buat satu lagi contoh untuk menggunakan rumus luas poligon ini. Sekarang kita diberi 4 titik untuk poligon puju poligon ABCD. Saya akan guna rumus tadi untuk cari luas dia. So luas ialah setengah dan saya akan tuliskan dia dalam aturan yang diberi. So 5, 8, 3, 10, 03, 11 dan jangan lupa titik terakhir mesti disambung balik kepada titik pertama. So 5, 8. Okey. Selepas saya tuliskan dia dalam bentuk ini, kita akan guna cara untuk gabungkannya dengan itu saya akan dapat 5 darab 10 tolak 8 darab 3. Okay. Kalau murid-murid sudah hafal bagaimana guna rumus ini, langkah ini kita tak payah tulis semua pendarapan dan tolakan ini, tetapi kerana sekarang ialah kali pertama murid-murid buat ini, saya murid-murid tulislah semua pendarapan dia ya. So 0 darab 1 tolak 1 darab 3 contohnya. Dan yang terakhir 1 darab 8 tolak 1 darab 5. Okey, mari kita buat semua pendarapan dan penolakan di dalam braket ni. 50 darab 2 tolak 24, so
26 tambah 9 tolak 3 tambah 3. Okay, so di dalam modulus kita dapat 35 per 2. So luas dia ialah 35/2. Untuk kerja rumah minggu ini, saya nak murid-murid cuba untuk guna rumus ini dengan cuba soalan di muka surat 105 hingga 107, soalan 14 hingga soalan 18. Hari ini kita juga akan belajar tentang persamaan lokus. Okay. Untuk persamaan lokus ini kita tiada rumus yang baru. Kita hanya akan guna rumus-rumus yang kita sudah belajar untuk membuat perkara yang baru. Ya. So itu kita perlu tahu apa itu maksud. Lokus ialah lintasan yang mengikut syarat yang diberi. Contohnya, kalau saya ada lokus pada titik A12 yang bergerak dengan keadaan jarak tetap dari A, jarak tetap dari A ini ialah syaratnya. Ya. Biasanya syarat yang diberi akan berkaitan dengan jarak lokus itu daripada titik yang diberi. So kalau saya ada titik A seperti ini, dan kita ada jarak yang tetap, contohnya jarak R, itu akan bermaksud kita akan lukis bulatan di sebelah bulatan di mana A ialah tengah bulatan itu. Okay, bulatan ini dikenali sebagai lokus. Okay. Kerana bulatan ini mengikuti syarat jarak tetap ini. Oleh sebab syaratnya biasanya berkaitan dengan jarak, kita akan mengguna rumus untuk jarak antara titik koordinat untuk dapati persamaan lokus. Mari kita tengok contoh. Okay, so tadi kita ada titik A12. Sekarang kita ada syarat jarak tetap dari A ialah 3. Okay. So kalau syaratnya ialah jarak tetap ialah, kita akan masukkan nilai-nilai yang diberi di dalam soalan ke dalam rumus ini. So jarak ialah 3. Oleh itu kita tulis 3 di kanan persamaan ini. Dan kita tahu koordinat A ialah 1, 2. Oleh itu kita gantikan salah satu koordinat dengan koordinat A ini. Selepas itu, ini ialah persamaan lokus kita. Dan untuk langkah terakhir, saya sudah membuat permudahan untuk hapuskan punca kuasa ini. Biasanya bila kita ada persamaan lokus, kita tak nak punca kuasa ini. Oleh itu, saya sudah guna kuasa 2 untuk kiri dan kanan persamaan. So, 3 kuasa 2 ialah 9. Oleh itu, 9 di kanan persamaan ini. Dan bila kiri persamaan ambil kuasa 2, punca kuasa ini telah dihapus. So, soalan lokus ini bukan apa-apa matematik baru. Ia hanyalah mengguna rumus kita jarak ini yang kita sudah belajar. Ya. Mari kita tengok satu contoh lagi. Di sini kita diberi 2 titik A dan B. Dan sekarang kita nak cari persamaan lokus bagi suatu titik P yang bergerak dengan keadaan nisbah AP PB sama dengan 1/3. Okay. So sekarang AP PB ni ialah syarat kita. Ya. Dan AP PB ialah jarak. Nisbah jarak. Sebelum kita gunakan rumus untuk jarak, kita perlu tukarkan nisbah kepada persamaan dulu. So, APPB ini ditukarkan daripada nisbah kepada pecahan. Dan selepas saya tukarkan dia kepada pecahan, saya boleh pindah 3 ke kiri dan PB ke kanan untuk dapat 3 AP sama dengan 1 PB.
Selepas saya dapat persamaan ini, saya boleh guna rumus jarak kita. So, saya gantikanlah nilai A ke dalam rumus untuk jarak AP. Ini ialah jarak AP. Dan saya gantikan nilai A di dalam ini. Dan di kanan kita ada jarak PB. Di mana kita telah ganti nilai B ke dalam rumus itu. Okay. So, selepas itu saya membuat permudahan. Okay. Kesusahan soalan ni biasanya ialah adakah murid-murid tahu bagaimana buat persamaan pertama ini dan untuk membuat permudahan di bawah. Okay, so untuk membuat permudahan ini, langkah pertama ialah untuk ambil kuasa 2. Ya. Biasanya langkah pertama ialah untuk ambil kuasa 2 kerana kita nak hapuskan punca kuasa di sini. Ya. So 3 di depan punca kuasa ini, bila kita ambil kuasa 2 menjadi 9. Oleh itu, di depan 2 bracket ini saya ada 9. Ya. Tapi di penan persamaan ini, di depan bracket tiada nombor. Kerana di depan di sini tak ada nombor juga. Okay. Lepas itu, saya membuka bracket dia, pindah semua perkara ke kiri persamaan dan saya membuat permudahan untuk dapatkan persamaan lokus ialah 2x kuasa 2 tambah 2x kuasa y, 2y kuasa 2 tolak 16x tolak 15y tambah 41. Ya. Itulah perkara terakhir yang kita nak bincang untuk rakaman ini. Selepas ini saya nak murid-murid cuba soalan di muka surat 108 hingga 109. Cubalah untuk gunakan persamaan untuk dapat jarak antara titik untuk carikan persamaan lokus, ya. Daripada muka surat 108 hingga 109. Kita akan membincang apa-apa soalan ataupun latihan ini pada hari Sabtu nanti. Okay, bye-bye.